Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara JDT menentang Melaka United dalam suku akhir Piala FA 2022. Yang mana JDT berjaya menang 2-1 di minit-minit akhir perlawanan hasil jaringan daripada Bekson. Tahniah untuk JDT sebab berjaya layak ke separuh akhir Piala FA untuk bertemu dengan pasukan Penang. Pada perlawanan ini boleh dikatakan JDT sekali lagi menunjukkan yang mereka mampu melakukan kejutan di minit akhir apabila Melaka menjadi mangsa yang seterusnya. Dan apa yang boleh saya katakan, JDT itu bermaksud jaringan di minit terakhir. And itu adalah nama yang sinonim dengan JDT sejak akhir-akhir ini apabila mereka banyak mengejutkan pihak lawan di peringkat ataupun di minit-minit terakhir perlawanan. Tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan Johor Darul Takzim atau JDT lah. Apakah yang saya suka tentang JDT pada perlawanan ini? Yang pertama yang saya suka tentang JDT adalah peranan Arif Aiman di bahagian kanan. Yang mana kita boleh tengok pada perlawanan ni, Arif Aiman memang bertindak dengan sangat bijak, sangat intelijen, sangat bagus di bahagian kanan. Memang kita tak perlu nak ulas banyak lah. Daripada segi body language, body fan, dribbling, ball control, pacing dan sebagainya, Arif Aiman telah memberikan satu masalah kepada bahagian kiri Melaka dalam mengekang gerakan-gerakan yang dilakukan oleh beliau. Beliau banyak involve dengan membuat dribbling dan juga cutback serta crossing ke dalam kotak penalti untuk mencari target man pasukan JDT, iaitu Hazwan Bakri ataupun Forestry di dalam kotak penalti lah. Tetapi sayang apabila banyak gerakan-gerakan yang tercipta yang dilakukan oleh Arif Aiman yang memang gerakan dah lawa, tetapi sayang final decision ataupun perkara yang tak akhir, contohnya macam cutback ataupun hantaran yang dilakukan oleh Arif Aiman kepada Hazwan gagal untuk memanfaatkan peluang tersebut untuk menjaringkan gol kedua beliau pada perlawanan ini. So boleh kita katakan memang kehilangan ketajaman oleh Hazwan pada perlawanan semalam menunjukkan yang Bekson akan kembali dapat tempat dia sebagai first 11 player lah. Tetapi Arif Aiman memang bagus lah semalam. Banyak gerakan di bahagian kanan pasukan JDT tu banyak digerakkan oleh Arif Aiman untuk menyerang pasukan Melaka. So benda tu kita tak payah ulas, kita tahu memang gameplay Arif Aiman dah memang on another level. So dia berjaya untuk konsisten pada setiap game dan dia berjaya improve dari game ke game untuk improve daripada segi passing dia, crossing dia, cutback dia memang dah mula improve untuk Arif Aiman. Cumanya satu, Arif Aiman perlu belajar bagaimana untuk menyudahkan peluang sekiranya beliau ada. Sebab semalam kita nampak yang Arif Aiman apabila dia masuk, dia cut in, lepas tu dia cuba untuk melakukan curling ball ataupun melakukan percubaan. Tetapi boleh dikatakan daripada segi penyudah ataupun finishing, Arif Aiman masih lagi lemah, masih lagi slow. So beliau perlu untuk tingkatkan power daripada dia punya percubaan lah. Sebab itu sahaja kekurangan yang ada pada Arif Aiman. Jadi kalau lawan dengan tim-tim luar negara, mungkin mereka tidak terlalu takut sekiranya Arif Aiman pegang bola dalam kotak penalti, kecualilah kelebihan yang ada pada Arif Aiman adalah daripada segi dribbling, ball control. Tetapi daripada segi finishing, mereka tidak perlu risau sebab Arif Aiman bukanlah seorang finisher yang bagus. So benda tu perlu diimprove oleh Arif Aiman, bagaimana dia nak menyudahkan peluang yang ada, bagaimana dia nak meningkatkan dia punya finishing untuk menjadi seorang winger yang lebih digeruni pada masa akan datang. Itu mengenai Arif Aiman. Dan kita masuk kepada bahagian tengah pasukan JDT pula yang kedua. Semalam kita boleh tengok pergerakan tanpa bola dan juga boleh dikatakan gameplay pasukan JDT semalam bermain dengan intensiti yang tinggi. Mereka berjaya untuk menggerakkan bahagian tengah dengan sangat bagus. Bagaimana mereka open game, bagaimana mereka melakukan switch play. Mereka banyak berlega-lega di ruang ataupun di luar final third ataupun di box pasukan Melaka. Mereka berjaya untuk masuk ke dalam di box pasukan Melaka. Tetapi apa yang kurang kepada gerakan-gerakan serangan pasukan JDT semalam adalah daripada segi link up play antara bahagian tengah dan juga bahagian serangan. Memang nampaklah walaupun Hazwan Bakri berjaya menjaringkan satu gol melalui crossing yang dilakukan daripada Leandro untuk tandukkan, boleh saya katakan gol tu adalah klasik gol, klasik striker. Tetapi yang menjadi masalah kepada JDT the whole game sebelum kemasukan Bekson adalah bagaimana mereka ingin mencari Hazwan Bakri, bagaimana mereka nak link up antara Forestry, Arif Aiman kepada Hazwan Bakri, bagaimana mereka nak buka game kepada Hazwan Bakri. Itu yang menjadi masalah
arah kepada pasukan JDT semalam, yang mana kita boleh lihat lah apabila dapat bola kat Forestry, dapat bola kat Arif Aiman, dapat bola kat Leandro Velasquez, mereka ni lebih suka untuk buat game secara individual, ataupun lebih kepada secara individu untuk penetrate ataupun melakukan percubaan ke arah gawang gol pasukan Melaka. Sebab apa? Sebab mereka tak boleh nak connect, mereka tak ada persefahaman dan mereka tak boleh nak link up dengan baik antara striker mereka iaitu Hazwan Bakri. Tetapi apabila kemasukan Beksen pada perlawanan semalam bergantikan Hazwan Bakri, barulah kita nampak yang Forestry, Leandro Velasquez, Arif Aiman, nampak semua ni selesa untuk bermain dengan bahagian serangan sebab mereka dah boleh link up. Sebab apa? Sebab Beksen daripada segi positioning, daripada segi off ball movement, daripada segi dia punya pergerakan tu dah memang boleh link up dan juga boleh bergerak dan boleh blend in dengan mereka punya bahagian attacking ni. So kemasukan Beksen semalam memberi lebih kepada import positif di bahagian serangan pasukan JDT berbanding dengan adanya Hazwan. Walaupun Hazwan skor 1 gol, tetapi beliau masih lagi tak boleh nak blend in ataupun tak boleh nak beraksi dengan baik dalam intensity yang tinggi bersama-sama dengan player-player seperti Forestry, Leandro dan juga Arif Aiman. Jadi Hazwan dia boleh improve dari perkara tu, tetapi kemasukan Beksen memang memberi import yang positif dan berjaya menjaringkan gol 1 untuk pasukan JDT layak ke separuh akhir. Itu yang kedua tentang pasukan JDT. Yang ketiga, apa yang boleh saya cakapkan tentang pasukan JDT adalah di bahagian pertahanan. Untuk bahagian pertahanan pada perlawanan ni boleh dikatakan mereka beraksi pada awal-awal memang nampak berdisiplin, agak teratur dan sebagainya. Tetapi boleh dikatakan bahagian pertahanan JDT selepas di counter ataupun Sony Nordin pegang bola, OT pegang bola, Adriano pegang bola, kita boleh nampak lah yang bahagian pertahanan JDT pada perlawanan ni agak kucar-kacir, yang mana mereka seakan-akan boleh dikatakan diserang bertubi-tubi juga oleh pasukan Melaka. Bukan bertubi-tubi lah, diserang dengan satu serangan yang boleh dikatakan mampu untuk menjaringkan gol untuk pasukan Melaka. Tetapi nasib baiklah ada beberapa tindakan ataupun pembacaan game yang bagus daripada Farizal yang keluar untuk challenge ball, untuk menafikan percubaan daripada Melaka dan sebagainya. So boleh dikatakan first time saya nampak yang barisan pertahanan pasukan JDT nampak kucar-kacir sedikit apabila diserang oleh pihak lawan. Mungkin disebabkan antara sebab masalah benda ni berlaku adalah di bahagian tengah iaitu Hong Wan. Bukan nak kata Hong Wan tak bagus, tetapi selalunya nak Cho Inso yang akan jadi mastermind untuk pasukan JDT. Tetapi apabila adanya Hong Wan di bahagian tengah semalam, beliau masih lagi belum boleh capai tahap nak Cho Inso yang boleh membantu bahagian pertahanan dan mampu untuk menggerakkan menjadi playmaker ataupun mastermind untuk pasukan JDT ketika menyerang. So mungkin ketiadaan nak Cho Inso pada perlawanan semalam telah menjejaskan sedikit bahagian tengah dan juga bahagian pertahanan pasukan JDT lah. Jadi benda tu yang saya nampak untuk perkara yang ketiga bagi pasukan JDT. Mereka juga agak kehilangan mereka punya mastermind iaitu nak Cho Inso pada perlawanan semalam. Itu yang ketiga. Yang keempat, saya boleh puji tentang Farizal Malias. Malam beliau berjaya bertindak dengan cemerlang macam saya cakap tadi. Beliau berjaya untuk membaca game dengan bagus, save beberapa kali. So boleh katakan Farizal Malias antara goalkeeper yang masih lagi relevan dalam saingan Liga Super dan juga Liga Malaysia sekarang. Siapa kata dia tak relevan tu mungkin dia kena faham-faham je lah kan. Tapi dia masih lagi relevan dengan tindakan beliau, pembacaan game beliau bagus. Dia berani keluar untuk challenge ball. Kalau dia tak keluar tu mungkin OT dah menjaringkan gol kemenangan untuk Melaka dan sebagainya. So benda tu memang JDT kena aware lah kan dalam padang. Mereka punya kelemahan sekarang bahagian tengah dan juga striker. Kalau tak ada Beksen agak tak berapa menjadi mereka punya gameplay. Benda tu perlu di-fix dan juga dibaiki oleh pasukan Johor Darul Takzim. Itu untuk pasukan Johor Darul Takzim. Untuk pasukan Melaka pula, apa yang boleh saya katakan untuk pasukan Melaka pada perlawanan semalam? Mereka bermain dengan baik di bahagian pertahanan. Saya suka tentang defending shape ataupun defend department pasukan Melaka ketika bertahan. Mereka solid, mereka kompos, mereka compact, mereka tak memberi banyak ruang kepada pemain-pemain JDT untuk melakukan percubaan dalam kedudukan yang selesa. Mereka selalu challenge hantaran-hantaran ataupun cutback yang dilakukan oleh winger. Mereka main marking Hazwan sampai Hazwan tenggelam selepas menjaringkan satu gol. Haziq Puat antara defender yang patut di-highlightkan untuk pertahanan pasukan Melaka, menjalankan tugas beliau dengan sangat baik. Interception beliau, tackling beliau memang tough lah Haziq Puat pada perlawanan semalam. Yang kedua daripada Brian C, daripada Demi Lim menunjukkan aksi yang cemerlang, menafikan beberapa percubaan daripada
JDT. So boleh dikatakan beliau pun memang menunjukkan satu Brian C menunjukkan satu goalkeeper yang cemerlang untuk pasukan Melaka United. So benda tu memang sangat bagus lah untuk pasukan Melaka United. And dua ni, keeper Haziq Puat, keeper Brian C dan juga pertahanan Haziq Puat antara player yang boleh highlight. Dan yang ketiga yang boleh saya katakan untuk pasukan Melaka adalah daripada bahagian serangan. Mereka punya counter attack dan mereka punya sayap memang berbahaya. OT, Sony Node memang berbahaya. Apabila OT ataupun Sony Node dapat bola, memang memberi sedikit ancaman kepada bahagian pertahanan pasukan JDT. Adriano juga memang bahaya di bahagian tengah. So mereka boleh buka. Tetapi yang kurangnya untuk pasukan Melaka pada perlawanan semalam adalah Ife Dayo. Ife Dayo selalu off position. Dia tak selalu berada di bahagian striker. Boleh nampak lah bahagian attacking pasukan Melaka seakan-akan kehilangan Ife Dayo. Dia punya absent ataupun kehadiran dalam padang nampak tak hadir langsung. Nampak yang dia tak bagi impact yang positif macam sebelum-sebelum ni. Dia lebih kepada wide area. Beliau suka untuk turun ke bawah untuk dapatkan bola. Beliau tak cover balik dia punya tempat. Benda tu memang saya pelik lah. Ife Dayo apa dah jadi. Sepatutnya dia striker duduk atas, dia boleh link up dengan baik. Tapi untuk game ni Ife Dayo is missing. So benda tu perlu diperbaikilah untuk pasukan Melaka. Secara overallnya itu sahaja ulasan saya. Assalamualaikum.